Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan ajarkan kamu beberapa teknik menjawab kertas matematik, kertas 2 lah untuk tumpuan pada hari ini untuk dalam silibus yang baru. Silibus tahun ni lah, SPM pada tahun ini. Okey, untuk pengetahuan kamu juga, kertas 1 kita ada 40 soalan. Kita ada 2 kertas juga, sama. Dan kertas 2 untuk silibus baru ni kita ada 3 bahagian. Bahagian A, B dan C. Bahagian A 40 markah, B 45 dan C 15 markah. Okey, bahagian A dan bahagian B ni wajib jawab. Bahagian C ni pilihan. Jadi untuk hari ni cikgu lebih tumpukanlah kepada bahagian A dan bahagian B. Bahagian C kemudian Okey, jadi kita tengok contoh dulu. Terus kepada contoh lah. Contoh 1. Okey, soalan 1. Soalan ni kamu boleh rujuk kepada soalan sumatif yang cikgu berikan lah. Sudah berikan. Okey, soalan 1. Dia adalah gambar rajah van. Okey, dalam soalan 1 ini adalah soalan ataupun tajuk dalam tingkat 4 lah. Yang mana dia bagi tahu set P, set Q dan set R. Set ini merujuk kepada kawasan. Kawasan P, kawasan Q dan kawasan R. Ada masanya kawasan terpulang lah. Kawasan dia bentuk petak ke, bentuk bulat ke. Kalau kita perhatikan di sini, P di sini bentuknya bentuk petak. Q di sini bentuknya bujur. Dan R di sini bentuk bulat. Terpulang lah. Bebas. Bentuknya bebas. Terpulang kepada soalan. Okey, soalan dia lorekkan kawasan yang dikehendaki pada rajah 1 dan rajah 2. Okey, untuk lebih jelas lagi, untuk tajuk ini, kamu kena tahu 3 simbol. 3 simbol. Apakah simbol dia? Yang pertama, simbol U. U jika kita perhatikan di sini, dia terbuka. Dan kita perhatikan yang kedua, simbol yang kedua adalah U terbalik. U terbalik, maknanya dia tertutup. Kalau yang terbuka ni, untuk semua, kenapa semua yang terbuka ni, kalau dalam matematik lah, maksudnya adalah kesatuan. Apa maksud dia? Dia terbuka, maknanya semua boleh masuk. Terbuka kan? Terbuka maknanya semualah. Untuk kata yang ringkas, ya namanya adalah kesatuan. Tapi fungsi dia, kegunaan dia adalah untuk semua. Okey, untuk lebih jelas lagi nanti kita tengok kejap lagi. Okey, kemudian kita tengok tertutup. Tertutup ni maksudnya persilangan ataupun yang ringkas kita panggil yang sama. Kenapa yang sama? Dia tertutup. Tertutup ni maksudnya yang geng dia lah. Putih sama putih, hitam sama hitam, kurus sama kurus, gemuk sama gemuk. Malaysia sama Malaysia, maknanya yang sama dengan dia. Kumpulan yang sama sahaja. Kemudian, apa yang perlu kamu tahu dalam soalan ini adalah simbol ini. A ada tanda, P tanda. A tanda ni, kalau tanda dalam matematik kita panggil namanya pelengkap. Okey, namanya adalah A pelengkap, P pelengkap, Z pelengkap. Apa maksud pelengkap ni? Apa maksud A pelengkap? Apa maksud B pelengkap? Maksudnya dengan kata yang ringkas, maksudnya adalah bukan ataupun tak nak ataupun tutup. Maksudnya tak nak A, bukan A. Kalau A pelengkap maksudnya bukan A. Tak nak A. Itu maksudnya. Sama juga dengan P. Tak nak P, bukan P. Tak nak Z, bukan Z. Jadi untuk lebih jelas lagi kita akan jawab soalan. Untuk jawab soalan ni kita akan guna kaedah pelabelan. Kita akan label setiap kawasan, tak kisah kawasan itu kecil atau besar. Yang kita lihat di sini adalah kawasan tu mesti tertutup. Kita tengok yang pertama, soalan A. Kita label dengan nombor setiap kawasan. Bila kawasan tersebut tertutup, kita akan label 1, 2, 3 dan 4. Okey, bila sudah kita label macam ni, barulah kita tengok soalan dia. Soalan dia, kita ada P bersilang dengan Q pelengkap. Okey, yang kita akan selesaikan dalam tajuk ini, kita akan tengok dia punya huruf dulu. Okey, huruf yang pertama adalah P dan huruf yang kedua adalah Q pelengkap. Jadi kita tengok P, kawasan P. Dalam P ini ada apa? P ini petak. Dalam P ini ada nombor apa? Nombornya adalah nombor 1 dan 2.
Kemudian sudah P, kita tengok huruf yang kedua. Apakah huruf yang kedua? Hurufnya adalah Q pelengkap. Apa maksud Q pelengkap tadi? Q pelengkap di sini, ini kawasan Q yang bujur ni. Dia kata bukan. Q pelengkap maksudnya bukan. Tak nak ataupun tutup. Jadi kita bukanlah. Kita tutup semua ini. Kita tak nak kawasan 2, 3, 4. Bila tak nak kawasan 2, 3, 4. Bila sudah ditutup. Jadi apakah nombor yang tinggal? Nombor yang tinggal adalah nombor 1. Jadi itulah jawapan dia. Jadi Q pelengkap. Kawasannya adalah 1. Jadi soalan minta di sini, barulah kita tengok dia punya simbol di tengah tu. Apa maksud simbol ni? Simbol ni maksudnya bersilang ataupun yang sama. Jadi kita perhatikan atas dan bawah, apakah nombor ataupun apakah kawasan yang sama. Kawasan yang sama dengan dia adalah kawasan 1. Jadi nak buat apa dengan 1 ni? Kita akan lorek kawasan tersebut. Jadi inilah jawapan kita. Ini untuk yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua ini, soalan yang kedua, dia ada dalam kurungan. Jadi kita akan selesaikan dalam kurungan dahulu. Sebelum kita selesaikan dalam kurungan, seperti biasa, kita akan label setiap kawasan dulu yang di bawah ni. Label setiap kawasan dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Label setiap kawasan. Kemudian sudah kita selesaikan dalam kurungan. Setelah kita label, baru kita selesaikan dalam kurungan. Dalam kurungan, kita sama juga. Kita ada huruf. Kita selesaikan huruf dulu. Huruf Q dan huruf R. Okey, jadi selesaikan huruf Q. Tengok Q yang bulat ni. Dalam Q, kita ada nombor apa? Kita ada nombor 3, 4 dan 5. Dan R. Okey, dia bagi tahu R. R ni. R yang segitiga ni. Dalam segitiga ni ada nombor apa? Nombornya adalah nombor 2 dan 3. Okey, bila sudah kita selesai, sini huruf, barulah kita tengok rumus yang di tengah ni. Kita tengok simbol dia ni. Apa simbol dia? Simbol dia adalah U tertutup. Tertutup maksudnya yang sama. Jadi, cuba perhatikan Q dan R. Apakah nombor yang sama? Nombor ataupun kawasan yang sama adalah kawasan 3. Dah siap ke belum? Belum. Kita masih ada lagi yang di luar ni. Jadi sini kita sudah dapat yang dalam kurungan ni jawapan dia adalah 3. Jadi kita mau selesaikan yang di luar ni. Yang di luar ni apa? P pelengkap. Apa maksud P pelengkap tadi? Okey, ni kawasan P yang bulat ni. Apa maksud pelengkap? Yang dalam bulat ni maksudnya bukan, tak nak. Kita tak nak yang ni. Kita tak nak yang dalam P ni. Ni P. Ini P yang bulat ni. Apa-apa saja nombor yang dalam P ni tak nak. Jadi tinggal lagi nombor apa? Kita tinggallah lagi nombor 5. Itulah jawapan dia 5. Okey, kemudian di tengah-tengah ni simbol dia adalah U. Apa maksud U? U maksudnya semua 5. U 3 maksudnya 5 semua 3. Maknanya 5 semualah kita jawapan last kita adalah 5 dan 3. Maknanya kita ambil semua. Jadi maksudnya di sini pertama kita ada bersilang yang sama adalah 3. Kemudian P pelengkap adalah kawasannya 5. Daripada ini kita ambil semua kawasan dia. Jadi kita loreklah kawasan 3 dan 5. Ini maksudnya. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Nyatakan sama ada ayat berikut adalah penyataan ataupun bukan penyataan. Okey, kamu kena tahulah penyataan ni bila mana kita kata penyataan ni, bila kita baca ayat tersebut, kita boleh tahu ayat itu adalah benar ataupun palsu. Kita boleh kata, ayat palsu lah. Benarlah ayat ni. Tetapi kalau kamu tak boleh nak kata dia palsu ataupun tak boleh nak kata dia benar, dia bukan penyataan. Apa maksud cikgu? Contohnya begini. Burung merak berwarna-warni. Betul-betul. Kamu kata, betul-betul. Ya, bila kamu kata betul-betul itu adalah penyataan. Yang kedua, gajah mempunyai taring. Taring ke? Bukanlah. Gajah mempunyai gading. Maksudnya bila kamu baca ayat tersebut, kamu tahu ayat itu salah. Bila kamu tahu ayat itu salah ataupun benar, maka dia adalah penyataan. Sama juga yang ketiga ni. 2 tambah 4 sama dengan 100. 2 tambah 4, 6 lah. Maksudnya begitu.
Bila mana kamu baca ayat tersebut, kamu kata, benar, betul lah. Salah ni. Maknanya bila kamu dapat kata ayat tersebut salah ataupun palsu, ataupun salah ataupun benar, maka dia adalah penyataan. Tetapi bila mana dia bukan penyataan ni ada 4. Bila mana ayat pertama dia tanya, ayat itu ayat tanya, siapa nama kamu, di mana rumah kamu? Mana kita boleh tentukan dia benar atau palsu? Ni tanya kan. Okey, yang kedua, ayat tidak lengkap. Ayat matematik ni dia mesti lengkap. 2 tambah 3 je. Dia tak ada tanda sama dengan, maknanya dia tidak lengkap di sini. Sama juga X tolak 3, dia tidak lengkap. Ataupun 5Y tambah 2 sama dengan 5. Okey, ayat tidak lengkap dan ada nilai yang tidak diketahui. Kita ada huruf di sini. Huruf apa? Huruf Y. Huruf Y ini dalam bahasa Inggeris kita panggil unknown ataupun nilai yang tak tahu. Kita tak tahu nilai Y ni. Bila tak tahu nilai Y ini juga bukan penyataan. Sebab apa? Sebab dia ada huruf. Kita tak tahu nilai Y ni berapa. Jadi dia bukan penyataan. Tolong take note. Manalah tahu keluar teraya nanti. Kemudian ayat seruan. Contoh macam mana ayat seruan. Contohnya ayatnya adalah, tolong senyap. Cheese berambus kau. Wah, comelnya. Ini contoh ayat seruan. Okey, seterusnya ayat perintah. Jemput makan. Dan sila beratur, siapkan latihan ini. Ni maksudnya bukan penyataan. Kamu kena bezalah ni. Kamu kena ingat ni. Jadi soalan dia 3X tambah 2 sama dengan 6. Adakah penyataan ataupun bukan penyataan? Jawapan dia adalah bukan penyataan. Kenapa? Sebab dia ada nilai X ni. Kita tak tahu nilai X ni apa dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B dia minta tuliskan 2 implikasi berdasarkan ayat majmuk berikut. Ini ayat dia. Ini ayat kita. Okey, jadi bila mana soalan bagi tahu implikasi, kamu kena ingat. Kamu kena ingat betul-betul. Bila dikata 2, buat macam ni terus. Mula ayat dengan jika, di tengah dia maka. Mesti begini. Ayat yang pertama sama, ayat kedua pun sama. Jika tempat kosong, maka tempat kosong. Jika tempat kosong, maka tempat kosong. Kenapa? Bila mana dia sebut implikasi, inilah jawapan dia. Okey, jadi macam mana kita nak isi jawapan kita? Daripada ayat ni potong perkataan jika dan hanya jika. Jadi kita ada ayat yang depan dan ayat yang di belakang. Jadi macam mana kita mau tulis di sini? Senang saja. Kalau di sini sudah kita tulis depan, makanya jawapan satu lagi tulis di belakang. Sama juga ini di belakang, makanya jawapan satu lagi di depan. Inilah soalan yang paling senang. Kalau tak dapat jawab lagi, I don't know lah. I don't know what to say. Jadi tolong betul-betul. Tolong tengok betul-betul. Okey, seterusnya soalan permis. Macam mana mau jawab soalan ini? Soalan ini kita akan jawab dengan menggunakan syarat wajib. Apa syarat wajib dia? Syarat wajib dia adalah ayat yang sama hanya boleh berulang 2 kali sahaja. Apa maksud 2 kali sahaja tu? Jadi kita perhatikan permis 1, permis 2 dan kesimpulan. Mana ayat yang sama? Jika kita perhatikan di sini, ayat yang sama ini. Plus 1 ialah nombor genap. Plus 1 ialah nombor genap. Bila dia sudah berulang 2 kali, tidak boleh tu dah. Jawapan dia mesti bukan di sini. Sebab apa? Dia hanya wajib 2 kali saja boleh berulang. Maknanya jawapan kamu bukan sudah jawapan ni. Pangkah lah. Yang ini kita sudah boleh pangkah. Kenapa pangkah? Sebab ini bukan jawapan dia. Jadi kita perhatikan yang kedua. Ada lagi tak yang sama? Ada. Apa yang sama ni? X. Sudah ada 2. 1, 2. Maknanya X juga bukan jawapan di sini. Jadi yang mana yang lain? Ini ialah nombor ganjil baru 1 kali. Tiada lagi ulangan dia. 7 pun baru 1 kali. Jadi kita gabungkanlah ayat kedua ayat ini. Iaitu 7 ialah nombor ganjil. Kasih sedaplah. Takkanlah ialah nombor ganjil 7. Takkanlah yang ni di depan. Kasih sedapkan ayat itu. Kasih comel-comelkan ayat itu. Jadi jawapan dia adalah 7 ialah nombor ganjil. Perkataan jika dan maka ni kan juga satu, cikgu. Perlu ke tulis? Jika dan maka ni tidak perlu, tidak penting. Tidak penting. Ini tidak perlu berulang. Yang berulang adalah ayat dia, adalah isi dia. Jika dan maka ni dia punya hiasan sahaja. Hiasan tidak perlu.
Jadi seterusnya kita akan tengok soalan 4. Soalan 4 ni adalah soalan metrik. Soalan yang pertama, dia kata diberi metrik songsang bagi, ialah, baca. Cari nilai M dan nilai K. Jadi kita selesaikan 4A dahulu. Okey, dia kata metrik songsang. Jadi kita cuba cari metrik songsang. Okey, ni metrik dia. 3, 4, 5, 2. Macam mana kita mahu cari songsang? Perhatikan betul-betul. Songsang ni maksudnya terbalik. Atau terbalik. Maksudnya dia ada negatif panjang di depan dia, kemudian kurungan. Dalam kurungan ni sama lah juga ada 4 tempat. Ada 4 nombor. Jadi macam mana kita mahu isi nombor ni? Kita isi sini dulu. Kita isi di sini dulu. Di sini. 3 dan 2 ni dia akan bertukar tempat. Adanya 2 asalnya di bawah, dia akan jadi di atas. 3 di atas akan menjadi di bawah. Sini sudah bertukar tempat. Okey, 4 dan 5 ni juga dia mahu bertukar tempat. Tapi tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ada jambatan di sini. Bila dia tidak boleh bertukar tempat, apa yang akan jadi kepada dia? Dia akan jadi sedih. Nombor pun sedih juga ke? Ya, nombor pun sedih juga. Jadi macam mana? Apa yang akan jadi bila dia sedih? Dia sedih, dia akan berubah tanda. Kalau contohnya lah di sini positif, betul tak? Bila dia berubah tanda, dia akan jadi negatif di sini. Sama juga di sini, 5. Kalau dia berubah tanda, dia akan jadi negatif. Contohlah kalau di sini, dalam soalan ni, di sini negatif 4. Apa yang akan jadi bila dia berubah tanda? Dia akan jadi positif. Kalau di sini negatif, bila dia berubah tanda, dia akan jadi positif. Positif ni nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Sama juga di sini. Kalau lah di sini negatif. Kalau di sini negatif, di sini akan jadi positif. Tapi soalan kita sekarang, macam ni. Ni positif, bila berubah tanda akan jadi negatif. Okey, apa yang akan jadi dengan negatif panjang di depan ni? Dia sebenarnya pecahan Nilai 1 di atas dan yang di bawah dia ni adalah pasangan yang pertama ni. Pasangan yang pertama yang warna pink ni. Pasangan yang pertama 3 darab 2. Tolak dengan pasangan yang kedua. Apa dia? 5 darab 4. Apa dia 5 darab 4? 20. Iaitu 6 tolak dengan 20. Jadi ringkasnya seperti inilah. Ringkasnya seperti ini. Jadi untuk negatif 6 tolak dengan 20 tadi, bila kita selesaikan, kita akan dapat nilai kita di sini adalah negatif 14. Ingat ya, jangan tulis jawapan kamu macam ni. Tak boleh ada negatif di bawah. Negatif di bawah ni kalau dalam PT3 dia tidak terima. Dia mesti tulis di tengah-tengah tanda negatif tu. Apa maksud dia? Maksudnya, jawapan kamu mesti tulis begini. Ni, negatif ni mesti tulis di sini. Ya, betul. 6 tolak 20 negatif 14. Betul, negatif 14. Tetapi negatif tu perlu letak di tengah. Tak boleh letak di bawah. Itu maksud dia. Jadi, bila kita sudah dapat begini, bolehlah kita bandingkan. Soalan dia minta cari nilai M dan nilai K. Jadi, kita bandinglah. M kita dapat berapa? M yang di tengah ni. Ni. Yang di depan kurungan ni. Apa nilai M? M sama dengan negatif 1/14. 1/14. Kemudian, dia minta nilai K. Apakah nilai K? Bandingkan. Di sini 2. Negatif 5, negatif 5. Negatif 4, negatif 4. Jadi, sudah kita tahulah ni di sini nilai K. Apakah nilai K? K sama dengan 3. Comel 3 cikgu. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, masih lagi tajuk metrik. Soalan dia. Rajah 4 menunjukkan harga buku bagi pakej P dan Q. Okey, pakej yang pertama. Okey, kita ada 3 biji buku dan 4 buku sains. Harganya adalah RM62.80. Kemudian pakej yang kedua, 5 buku matematik, 2 buku sains, harga dia adalah 65. Jadi soalan dia kata dengan menggunakan kaedah metrik. Jadi kita gunalah kaedah metrik. Sebelum kita guna kaedah metrik, kamu kena buat dulu perwakilan. Yang mana kita wakilkan X sebagai buku matematik, buku maths dan Y sebagai buku sains. Jadi kita buat daripada yang ni, kita perwakilan ni kita pun buatlah rumus. Maknanya sini 3X tambah dengan 4Y sama dengan 62.8. Tak perlu sudah
tulis RM Sama juga persamaan yang kedua, kita ada 5X tambah dengan 2Y sama dengan 65. Okey, daripada persamaan tadi, kita mahu selesaikan soalan ini menggunakan kaedah metrik. Caranya seperti ini. Pertama, buat dulu kurungan. Kurungan seperti ini sama dengan kurungan macam ni. Jadi, kita mahu isilah kurungan kita. Kita ada 3 kurungan di sini. Jadi, untuk yang pertama, tengok. Kita akan isi nombor dia. Kalau dia ada tanda negatif di depan ni, kita letaklah sama. Kita masukkan dia punya simbol sekali. Ni pun sama. Jadi, jawapan dia di sini. Ini yang pertama. Di sini 2, 2. Di sini pun 2, 2. Okey, yang pertama dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadilah seperti ini. Nombor, keluarkan nombor 3, 5. Kalau di sini ada negatif, kita masukkan di sini negatif juga. Sama juga dengan Y. Kalau di sini ada negatif, negatif. Sama juga. Kalau di sini sebenarnya, kenapa cikgu ambil simbol? Kalaulah di sini negatif, wajib tulis. Tapi kenapa cikgu tak tulis positif? Positif tidak perlu tulis. Yang perlu dan wajib tulis adalah nilai negatif sahaja. Positif tidak perlu. Okey, jadi masukkan 4, 2. Yang di sini adalah huruf. Huruf. Okey, kemudian yang ini sama dengan dia berapa? Kita masukkan ke semua nilai dia. Okey, bila sudah dapat begini, seterusnya kita mahu selesaikan menggunakan kaedah metrik. Ingat, kaedah metrik mesti ada 3 sahaja. 3 sahaja step macam ni. Tidak perlu buat lebih. Tidak perlu buat lebih. Dan tidak perlu buang masa untuk jawab soalan ini. Yang perlu darab. Tidak perlu. Jadi macam mana kita mahu selesaikan soalan ini? Cikgu akan ajar kamu dengan menggunakan kaedah metrik sahaja. Okey. Pertama, kita mahu nilai XY. Kita mahu nilai XY sahaja. Kita mahu yang ini sahaja. Yang ini sahaja. Maknanya yang ini kita tidak mahu. Bila tidak mahu, kita akan buang dia. Kita akan buang ke seberang. Bila buang ke seberang, metrik bila dibuang ke seberang, dia akan menjadi metrik songsang. Ni. Dia akan menjadi metrik songsang. Yang ini kita kekalkan. Yang di belakang, nombor di belakang ni kekalkan dia. Kekalkan dia. Jadi kita selesaikanlah sama juga metrik songsang tadi. Kaedah yang sama. Yang di sini dia bertukar tempat. 3 dan 2 ini dia bertukar tempat. Dan 4 dan 5 ni, bila dia bertukar tempat ada jambatan kan. 4 dan 5 ni dia sedih. Dia akan jadi apa? Negatif 4 dan negatif 5 di sini. Okey, yang di sini wajib nilainya 1. Pasangan pertama tolak dengan pasangan kedua. 6 tolak dengan 20. Okey. Bila dah selesai begini, selesailah. Di sini 1 markah dan di sini 1 markah. Tetapi jika kamu tinggalkan sahaja jawapan kamu begini, tak dapat markah penuh. Jadi macam mana kita nak dapatkan markah penuh? Tidak perlu selesaikan sudah ya. Menggunakan darab-darab yang itu membazir masa. Jadi kita akan guna kaedah kalkulator. Saya akan ajar kamu kaedah kalkulator. Pertama yang cikgu akan tunjuk adalah kalkulator 570 MS. Cara dia, tekan on, kemudian kamu tekan mode, kamu cari EQN. Kenapa kita pilih EQN? EQN ni maksudnya adalah equation ataupun dalam bahasa Melayu persamaan. Equation. Ni kan soalan persamaan metrik, sebab itu kita pilih equation. Sebab itu kita pilih equation. Kita pun pilih satu, dia pun keluarlah unknown. Apa maksud unknown ni? Unknown ni maksudnya tak tahu. Tak tahu berapa dia ni, tak tahu 2, tak tahu 3, tak tahu 4. Dalam metrik ni kita tak tahu berapa. Kita tak tahu nilai X, kita tak tahu nilai Y. Jadi berapa? X dan Y. Maknanya 2 nilai yang kita tak tahu. Jadi pilihlah 2. Bila kita pilih 2, dia akan keluar A1. Maksudnya apa A1 ni? A1 ini adalah merujuk yang di atas ni. Yang di atas ni. Yang di atas ni adalah 1. Dan yang di bawah ini adalah 2. Apa maksud A1? Jadi kita akan masukkan nilai yang di atas ni. A1 3 sama dengan. Kemudian dia keluar B1 sama juga 4 sama dengan. C1 62.8 sama dengan. Dan A2 5 sama dengan. B2 2 sama dengan. Dan C2 65 sama dengan.
Okey, bila kita sudah dapat macam ni, terus dia dapat keluar jawapan. X sama dengan 9.6, Y sama dengan 8.5. Jadi, teruslah dapat jawapan. Teruslah tulis jawapan kamu. Terus tulis jawapan kamu. Ada 3 saja step. Tidak perlu buat lebih-lebih. Jadi, cikgu akan ajar juga menggunakan kalkulator 570 plus. Sama juga tekan mod. Kamu cari 5. EQN. 5 itu untuk persamaan. Jadi, kita akan pilih nombor 1. Kita akan pilih nombor 1. Okey, di sini dia ada grup sudah. A, B dan C. Grup sudah. Jadi, kita masuklah baris yang pertama ni. 3 sama dengan. Kemudian 4. Masukkan nilai 4. Masukkan nilai C. Seterusnya baris bawah 5. Ni, tengok baris ni yang di tengah ni. 2. Dan jawapan dia adalah 65. Bila kita tekan kalkulator, sama juga dia akan keluar jawapan dia. Dia keluar soal jawapan dia dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan tak apa. Kita tekan tanda SD ni. Kita mau tukar dia dalam bentuk perpuluhan. Sama jawapan dia adalah 9.6. Sama juga dengan nilai Y. Tekan lagi tanda sama dengan. Kita dapat, dia keluar juga dalam bentuk pecahan. Tekan lagi SD. Kamu akan dapat 8.5. Maksudnya sama lah. Guna kalkulator 570 MS ke 570 plus ke sama. Tapi bila kamu selesaikan macam ni, tak lengkap lagi jawapan kamu. Kamu mesti buat conclusion. Conclusion. X sama dengan harga dia RM9.60. Harga yang kedua buku sains adalah RM8.50. Markah kamu di mana? Markah kamu yang pertama di sini. 1, 2, 3 dan 4. Sebab tu saya kata tidak perlu kamu nak bazir masa, selesaikan banyak-banyak untuk soalan matrik. Pendarapan tu tidak perlu. Just 3 step macam ni. 3 step macam ni untuk kamu lagi, untuk mengelakkan kecuaian lah. Sila pastikan nilai X ni satu baris macam ni. Barulah kemas pengiraan kamu. Satu baris macam ni. Yang di sini tidak mahu sudah. Barulah kemas pengiraan kamu. Jadi buatlah macam ni. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Soalan 5. Okey, dia suruh kamu, ini soalan lukis graf fungsi. Dia suruh kamu lengkapkan jawapan di bawah bagi persamaan ini. Jadi kita mahu selesaikan soalan ini. Tengok soalan A dulu. Jadi macam mana kita mahu buat soalan ini, jawab soalan ini, kaedah yang pertama. Teruskan dengan menggunakan kaedah ataupun penggunaan kalkulator. Saya akan ajar kamu menggunakan kalkulator. Okey, kita tengok dulu. Kalkulator 570. Untuk setiap kali mau guna kalkulator, mesti kamu clear dulu kalkulator kamu. Tekan on, tekan shift, tekan mode. Kemudian dia keluar macam ni. Tekan 3, tekan equal. Tekan on balik. Okey, kaedah yang pertama untuk selesaikan soalan ini. Saya ajar satu-satu. Di tempat X ni, kamu letak tanda kurungan. Ni kaedah yang paling praktik, yang paling ni lah, yang paling kita buat macam ni. Mesti letak tanda kurungan. Di tempat X ni letak tanda kurungan. Apa yang akan jadi? Dia akan jadi negatif kurungan kuasa 2 tambah dengan, yang selesa kaedah macam ni, boleh buat macam ni. Di tempat X ni, kita letak tanda kurungan. Ni, di tempat X ni. Di tempat X ni, kita letak tanda kurungan macam ni. Ini kaedah yang pertama. Bila dah dapat macam ni, kita masukkan ke dalam kalkulator kita lah. Masukkan dalam kurungan. Okey, tengok di sini. Apa yang kita nak isi di tempat kurungan ni? Kita nak isi di tempat kurungan ni, kita akan isi dia dengan nilai yang tidak diketahui ni. Ni. Dengan nilai 0 dan nilai 3. Kita akan gantikan di sini 0 dan 3. Apa maksud cikgu ni? Okey. Yang pertama kita akan gantikan 0 di tempat kurungan tadi. Okey. Dan
kita akan gantikan juga, masih sama, kuasa 2 tambah dengan 2, tempat X letak kurungan ni. Kita akan gantikan tambah 2, tempat kurungan je ni juga kita akan gantikan dengan ni, yang 3. Yang pertama kosong betul tak? Yang kedua 3, kita akan gantikan ni. Kemudian tekanlah kalkulator sebiji. Wajib sebiji sama macam ni. Wajib sebiji sama macam ni. Kalkulator. Macam mana tadi? Tempat X letak kurungan, nilai yang pertama kosong, kurungan kuasa 2. Tambah dengan 2. Kosong. Kurungan kan? Tempat dia gantikan ni. Tambah dengan 2. Ini cara yang pertama. Kamu terus akan dapat jawapannya 2. Dan di tempat kurungan ni pula, lagi kita gantikan dengan 3. Ni. Nilai yang tak ketahui ni. Gantikan dengan 3. Jawapan kamu akan jadi negatif 1. 3. Di sini negatif 1. Itu kaedah yang pertama. Ataupun kaedah yang kedua. Bagi kalkulator 570 ms. Yang ni lambatlah sikit. Lambat sedikit. Kalau kamu mau buat yang tadi pun tak apa sudah. Buatlah kaedah macam ni. Kaedah macam ni. Kaedah yang kedua, saya ajar jugalah. Tekan mod. Kita masukkan persamaan ini dalam kalkulator. Ingat ya, Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah dengan 2X. Kita ada huruf. Apa hurufnya? Hurufnya Y dan hurufnya adalah X. Huruf dalam bahasa Inggeris kita panggil namanya alfabet. Dalam kalkulator kamu ada nama alfa. Alfa ini adalah merujuk kepada alfabet. Huruf lah. Untuk masukkan huruf, kamu kena tekan huruf warna merah. Jadi yang pertama kita mau masuk. Kita mau masukkan. Kamu kena masukkan dalam kalkulator kamu ni. Yang pertama huruf Y. Tekanlah alfa Y. Kemudian tanda sama dengan warna merah. Tanda sama dengan kan? Mana ni tanda sama dengan warna merah? Kalau mau warna merah, kamu kena tekan alfa. Tekan tanda simbol ni. Dapatlah. Dapat tanda sama dengan. Sebab apa? Sebab kamu mau merah kan? Kena tekan warna merah. Kemudian negatif. Kemudian huruf X. Alfa X. Huruf mesti tekan alfa. Kuasa 2. Kemudian tanda tambah 2. Huruf X lagi. Alfa X. Tambah 2. Bila dah selesai macam ni, jangan tekan tanda sama dengan. Haram tekan sini. Kita mau kira. Kira dalam bahasa Inggeris namanya adalah calculate. Ataupun dalam kalkulator kamu, calc. Ni calculate. Tekan ni. Dia pun keluar. X berapa dia tanya kamu. Jadi di sini tempat kosong ni. Di tempat kosong X berapa? X kosong. Kita pun tekanlah kosong. Tekanlah. Keluar terus jawapan dia. Jawapan dia 2. Syarat dia mesti sebiji sama macam ni. Kita mau tekan satu lagi kan. Ada lagi satu lagi tempat kosong sama juga. Tekan lagi calculate. Dia tanya kamu lagi X berapa. Kamu pun tekan 3. Dia pun keluarlah jawapan dia negatif 1 di sini. Itu cara yang kedua lah. Yang tak reti guna kaedah ni, guna kaedah yang kurungan tadi. Mana-mana kaedah tu sama sahaja. Jadi, sudah selesai itu kita pun maulah lukis graf. Dia pun suruh kamu lukis graf dengan menggunakan skala 2 cm. Skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Kamu kena lukis graf kamu, graf kamu berdasarkan skala ni. Macam mana kita mau buat? Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jadual tadilah. Jadual yang sudah kita kira tadi. Jadi macam mana kita mau buat? Ini kita graf. Ini skala kamu. Ini jadual kamu. Mesti ada 3 benda ni. Syarat bila kamu mau lukis graf. Semua di atas graf kamu ni wajib kamu guna pensel. Kamu guna pensel saja. Tidak boleh guna pen. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, soalan dia kata yang pertama 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Ingat cm di sini merujuk kepada kotak. cm ni merujuk kepada kotak. Unit ni merujuk kepada sifir. Jadi di sini dia bagi tahu 2 kotak. Kita bagi tahu 2 kotak kepada 1 unit pada paksi X. Jadi pada paksi X kita terus buat 2 kotak.
2 kotak. Pada graf kamu yang di bawah sekali. 2. Dia kata 1 unit. 1 unit maksudnya shifter 1. Jangan tengok. Pada jadual kamu tengok nilai yang paling negatif. Nilai yang paling banyak hutang. Nilai yang paling banyak hutang. Nilai yang paling banyak hutang di sini adalah negatif 2. Jadi kita mula dia negatif 2 di sini. Okey, semakin sikit hutang dia ni, hutang RM2. Semakin sikit maknanya hutang sedikit. 1. Bila sudah bayar hutang, tak ada sudah hutang. Habislah hutang kamu. Kemudian, kumpul duit RM1, RM2 dan seterusnya. Okey. Inilah dengan turutan yang menaik macam ni. Sama juga pada paksi Y, juga dia bagi tahu kamu 2 kotak. Kita pun buat 2 kotak. Shifternya berapa? Shifternya 2. Okey, pada paksi Y ini, tengok nilai Y. Pada paksi Y, cari sama juga nombor yang negatif dulu. Paling banyak hutang. Apa nombor yang paling banyak hutang? Yang paling banyak hutang adalah negatif 6. Jadi mulalah kita negatif 6. Shifter berapa? 2. Maknanya dia bayar RM2. Asalnya negatif 6. Dia bayar RM2, hutangnya lagi 4. Bayar lagi RM2, hutang dia jadi 2. Kemudian 0, 2 dan seterusnya. Okey, dah jadi ke belum kamu punya graf? Belum lagi. Belum lagi. Kamu kena buat paksi. Jadi macam mana nak buat paksi? Paksi X dan paksi Y. Paksi X dan paksi Y mesti bermula dengan 0. Tengok 0 pada nilai di bawah ni. Ni. Dan nilai 0 di sini. Pada nilai 0 ni buat paksi. Barulah kamu garis paksi. Dapatlah. Paksi X dan paksi Y. Yang ini yang di bawah ni double balik di sini. Tulis balik. Naik balik 1, sini 2, sini 3, 4 dan seterusnya. Sama juga yang sini tulis balik di sini. Okey, bila sudah dapat macam ni, barulah kita boleh plot kita punya koordinat. Kita pun plot lah. Plot koordinat yang pertama. Apa koordinat yang pertama? X negatif 2. Koordinat yang pertama X negatif 2. Ni X, paksi X. Y negatif 6. Ni Y. X negatif 2 sepanjang garis ni. Saya tidak guna pembaris. Y negatif 6. Di mana dia bersilang? Di sini. Jadi situlah di koordinat. Saya tak guna pembarisnya. Kamu guna pembaris. Okey. Seterusnya koordinat yang kedua. X negatif 1. Y negatif 1. X negatif 1. Y negatif 1. Mana cikgu? Mana ada Y negatif 1? Jadi di mana? Sini kan kosong. Sini 2 terus. Sebelum 2, apa dia? Sebelum 2 adalah 1. Negatif 1. Jadi, X negatif 1, Y negatif 1, di mana dia bersilang? Okey, di sini. Kamu guna garis. Saya tak guna garis, tak guna pembaris tu, tak comel garis saya. Okey, seterusnya X0, Y2, koordinatnya di sini. X1, Y3. Okey. Cikgu, mana ada 3? Samalah. Selepas 0, 1, 2 dan 3 di sini. Dia bagi tahu apa? X1, Y3. X1, Y3. Di mana koordinat dia? Oh, di sini. Begitu. Boleh? Okey, 3. 2, 2. X2, Y2. 3, negatif 1. 4, negatif 6. Okey, cikgu lajulah sikit. Okey, bila sudah dapat macam ni, buat garis macam ni, buat kamu punya koordinat macam ni. Ingat ya, bila buat koordinat kamu guna pangkah. Pangkah macam ni saja. Jangan buat color-color macam cikgu ni. Pangkah macam ni saja. Pangkah macam ni saja. Tidak perlu buat color-color. Color ni cikgu mau tunjuk kepada kamu, suruh kamu nampak, suruh kamu faham. Kamu pangkah macam ni saja. Pangkah macam ni saja. Kecil-kecil, tak perlulah besar sangat. Jangan buat bulat. Buat pangkah. Okey, selepas itu, bila kita sudah dapat koordinat kita ni, kita pun mau garis lah. Mau garis kita punya koordinat. Ingat, sebelum kamu garis, kamu kena ingat ni. Mesti guna pensel yang tajam. Kalau nak guna pembaris, mesti pembaris sudut sinar lah. Mesti jelas macam ni. Okey, contoh pembaris. Cikgu mau tunjuk contoh pembaris. Kamu guna pembaris yang seperti ini. Ni maksudnya. Kamu nampak depan belakang dia. Bila kamu letak pembaris tu, kamu nampak. Jangan pembaris yang tak nampak tu. Mesti guna pembaris macam ni lah.
Okey, seterusnya. Lukisan mesti kemas, bersih, licin dan jelas. Okey, jadi kita pun garislah. Ni lah baru dapat markah penuh. Tapi kalau kamu lah garis, tiba-tiba ada kurus, ada gemuk, di sini gemuk, tiba-tiba di sini keluar sayap dia. Tidak boleh lah. Dia mesti licin dan kemas seperti ini. Mesti guna free hand. Mesti free hand lah. Kemas kamu punya lukisan. Okey, seterusnya soalan dia bagi tahu kamu, soalan last berdasarkan graf cari nilai X apabila Y sama dengan 5. Sama juga. Apabila soalan dia bagi tahu Y sama dengan 5. Apa maksud Y sama dengan 5? Y sama dengan 5, Y ini milik 5. Y, kita pun carilah paksi Y ini Y. Kita pun cari nilai 5. Cikgu, tak ada lah nilai negatif 5. Ada. Ni 2, sini 3, negatif 3, negatif 4, jadi negatif 5. Jadi macam mana garis dia? Sama lah garis dia macam ni kan. Semua macam ni kan. Jadi apa yang perlu kamu buat, kamu garis saja panjang-panjang. Garis pada Y negatif 5 ni, garis saja panjang-panjang. Bila kamu garis panjang-panjang, terpulang lah. Ni saya tunjuk guna kaedah garis putus-putus ni. Sebab tak mau kamu kasih keliru. Bila garis panjang-panjang, kamu akan dapat 2 tempat bersilang. Bila 2 tempat bersilang ni, naiklah ke atas. Kita mau cari nilai X kan? Soalan dia mau X. Jadi kita pergilah ke paksi X. Pergi ke paksi X. Naik ke atas. Paksi X naik ke atas. Okey, naik ke atas. Naiklah ke atas. Okey, jawapan dia. Kita pun bacalah nilai di sini. Macam mana mau baca tu? Kamu kena tengok betul-betul dia punya ni. Ni yang ke berapa ni? Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang ke 8 ni. Tengok betul-betul. Sama juga yang di sini. Di sini. Mesti tengok betul-betul tempat dia ni. Berapa dia? Ada 2 lagi kan? Maknanya negatif 1.8. Itu contoh. Okey. Kita pun masukkanlah. Okey, kita pun baca jawapan dia. Soalan dia mau nilai negatif. Kita ada 2 jawapan. Okey, kita ada nilai 1 kiri dan kanan. Okey, soalan dia mau yang negatif. Jadi yang negatif mana jawapan dia? Inilah jawapan dia. Kalau dia mau dua-dua, tulislah dua-dua. Tapi soalan di sini dia mau negatif. Jadi inilah jawapan dia. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah nilai Y apabila X 3.6. Apabila dia bagi tahu X 3.6, sama jugalah kaedah dia. Kaedah dia pun sama. Kaedah macam mana? Kaedah dia, pada paksi X, kita buat tanda macam ini, betul tak? Kalau 3.6, carilah ni 2, 2.1, 2.2, 2.3, sama juga. 3.1, 3.2, 3.3, sini 3.5. Kalau 3.6 di sini. Garis dia seperti ini, betul tak? Kalau X yang punya, kita kasih panjang saja garis ni. Kasih panjang saja garis ni. Pada 3.6 ni kasih panjang. Sebab apa kita ke bawah? Sebab dia nak nilai Y. Dia nak sentuh. Kita nak sentuh graf kita. Kalau naik ke atas, tidak sentuh. Kalau kamu naik ke atas ni. Cikgu, kenapa ke bawah? Kalau kamu ke atas ni, kamu sambung kamu punya garis di sini. Menyentuh ke tidak graf kamu? Tidak kan? Kita turun ke bawah baru kita menyentuh graf. Kamu turun ke bawah baru menyentuh graf. Bila dah sentuh graf, pergilah ke tepi. Pergilah ke paksi Y. Sebab apa? Sebab soalan nak nilai Y. Jadi kita pergilah kepada paksi Y. Jadi baca nilai. Jawapan kita adalah negatif 4. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh seterusnya. Soalan ini adalah soalan statistik. Okey, soalan yang pertama. Dia bagi kamu data berselerak macam ni. Kemudian dia suruh kamu isi jadual. Ini soalan dia. Jadi macam mana kita nak isi jadual ni? Kaedah dia, saya terangkan macam ni. Ini jadual saya kasih besar-besar. Untuk kasih selamat kamu, kamu buat macam ni. Kira.
Macam mesti sama ni. Kalau 30, 40, 50, dia mesti sama ni. 39, 49. Kenapa saya bagi tahu macam ni? Oh, saya perlu bagi tahu. Manalah tahu kalau keluar exam. Bila soalan, kalaulah soalan suruh tulis di bawah ni, kamu kena ikut macam dia. Nah, dia bersama, dia sama. Kalau di atas 30, mesti bawah. Mesti sini kosong. Di sini dia tambah-tambah lah. Sini mesti sama di belakang. Jadi macam mana kita mau kira kekerapan? Kaedah dia macam ni. Tengok. Potong. 35 potong 1 masuk dalam grup dia. 87 potong masuk dalam grup. 40. Guna kaedah macam ni. Saya tak nak kamu buat bulat lah, bunga lah. Tengok satu-satu saya buat. Satu-satu saya tunjuk kepada kamu. Mesti dalam exam pun guna macam ni. Sebab apa? Untuk mengelakkan kecuaian. Jadi saya kasih cepat lah. Tengok. Bila kamu buat step by step macam ni, jawapan kamu akan selamat lah. Dan tidak cuai. Jadi bila kamu dapat macam ni, okey last. Okey, bila kamu sudah kira semua ni, barulah kamu tulis jawapan ni. Kira lah. Berapa batang dia ni? 4. Ni berapa? 4. Yang ni? Kira semua. Kira. Bila kamu kira macam ni, jawapan kamu lagi selamat lah. Bila kamu salah terkira, salah terpotong yang ni akan efek kepada kamu punya graf. Mungkin graf kamu akan salah. Kemudian kita mau cari titik tengah. Macam mana mau cari titik tengah? Sama ada menggunakan tangan ataupun menggunakan kalkulator. Yang mana nombor depan, ni nombor depan. Yang depan tambah dengan yang belakang. 30 tambah dengan 39 bahagi 2. Dapatlah 35.5. Sama juga yang kedua. 40 tambah dengan 49 bahagi 2. Dapatlah 45.5 dan seterusnya. Sama je. Okey. Seterusnya. Berdasarkan jadual 6, nyatakan kelas mod. Okey, apa maksud kelas mod ni? Kelas mod ni maksudnya nilai yang besar, kekerapan yang besar. Jadi kekerapan yang paling banyak, yang paling besar di sini adalah 10. Jadi kita mau tulis jawapan kita 10 ke? Salah. Soalan dia mau kelas. Jadi kelas dia di sini. Ini jawapan kita. Jawapan kita adalah 70 sehingga 79. Okey, seterusnya. Hitung mi masa yang diambil oleh pelajar. Okey, kaedah dia. Sama ada kamu menggunakan kalkulator dengan cara tipu dan cara yang benar. Okey, macam mana? Ataupun kamu mau tekan kaedah satu-satu pun boleh juga. Tapi buang masa lah. Buang masa, manalah tahu kita KN tu salah ke apa ke. Cara untuk tipu pemeriksa. Cara untuk tipu pemeriksa macam mana? Cara dia. Untuk kalkulator 570MS. Pertama. Cara dia tekan on. Pilih mode. Tekan SD. SD ni untuk statistik. Pertama sekali kita clear dulu kalkulator. Okey. Cara dia yang pertama. Tekan mode. Tekan SD. Cari SD. Tekan 1. Dah dapat macam ni, kita mau masukkan nilai-nilai ni dalam kalkulator dia kita. Kita masukkan titik tengah dulu. 35.5. Sudah dapat macam ni, tekan tanda shift, tekan titik bertindih macam ni. 35.5 kekerapan dia berapa? 4. Kita pun tekan apa? Mesti tekan N+, bukan tekan tanda sama dengan, tekan N+. Dia pun keluar N sama dengan 4. Mesti keluar macam ni. Baru kamu masukkan 4 kekerapan dia. Kemudian kita masukkan lagi, tekan lagi 45.5. Tekan titik bertindih. Berapa kekerapan dia? 4. Tekan M+. Jawapan dia 8. Seterusnya, 55.5. Titik bertindih. Berapa? 9. Tekan lagi M+. 17. Tekan lagi 17. 65.5. Titik bertindih. Apa dia? 7 kan? Tekan M+. Tekan lagi 75.5. Titik bertindih. Berapa? 10.
tekan M plus. M plus. Okey, 34. Last kali. Apa dia? 85.5. Titik bertindih. Berapa? 6. Jangan buang masa. Terus sekejap macam ni. Terus dah dapat nilai. Di sini, saya tambah kekerapan ni, mesti keluar di sini. 40. Bila dah keluar macam ni, tekan on. Bila kamu tekan on, hilang kan? Dia tidak hilang sebenarnya. Dia sudah save dalam kalkulator kamu. Jadi macam mana kamu nak cari? Kamu tekan shift, tekan 1. Jadi macam mana kita mau kira? Tekan saja nombor 2. Hasil tambah semua. Inilah jawapan kita. Kita mau guna jawapan. Kamu ambil summation ni, summation of x. Summation of x. Sebenarnya summation of ni darab ni, hasil kekerapan darab titik tengah ni semua ni. Kamu pun tulis 225 bahagi dengan 40. Tekan kalkulator 225 bahagi 40, kamu dapat 63.75. Dia sudah bagi siap-siap. Sebenarnya datang daripada mana 225 ni? Datang daripada ni. Ni, tanda kurungan, tanda kurungan, tanda kurungan. Saya buat macam ni. Yang di tengah ni, darab. 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 Sebenarnya dia seperti ini. Kamu tekan kalkulator kamu. Kemudian di sini tambah. Yang di belakang ni tambah. Tambah. Masukkan dalam kalkulator sama seperti ini. Tambah. Tambah. Yang last kali tanda sama dengan. Sama juga kamu akan dapat 225.5. Apa maksud cikgu ni? Tekanlah kalkulator kurungan 4 darab 35.5 tutup kurungan. Tambah. Buka kurungan 4 darab 45.5. Tutup kurungan, tambah dan seterusnya. Kalau kamu kira secara manual juga kamu akan dapat 2550. Ni. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan jumlah semua ni lah. Dapat bahagi dengan 40. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 63.75. Ini kaedah yang pertama. Kaedah. Ataupun menggunakan kalkulator teruslah yang tadi cikgu bagi tahu. Ataupun kalau kalkulator kamu kalkulator 570 plus. Jadi macam mana mau buat? Pertama sekali clear dulu kalkulator kamu, shift mode. Macam mana dah clear kalkulator ni? Shift clear 3 all. Tekan on. Bila tekan on, kita mau ni tekan on, tekan mode, pilih 3 untuk statistik, tekan 2 untuk data terkumpul. Masukkan 4. Ni masukkan jadual dia sama. 4, 9, 7, 10 dan 6. Okey. Terusnya di sini 35.5, 45.5, 55.5, 65.5, 75.5, 85.5. Okey, sudah kita masukkan dalam kalkulator. Sama juga, tekan on, tekan shift, tekan nombor 1. Dia akan keluar macam ni. Kita ambil summation. Summation ada 2 kan ni kan? Jadi kita pilih nombor 5 ni. X1. Sama juga 2250. Bahagilah dengan kekerapan, bahagi dengan 40. Dapatlah jawapan. Kamu pun tekanlah kalkulator. 2550 bahagi dengan 40. Keluarlah jawapan 63.75. Okey. Itu menggunakan kalkulator. Jadi soalan dia kemudian dia suruh kamu lukis graf. Okey, dalam soalan ni dia suruh kamu lukis poligon. Jadi cikgu potong. Cikgu mau lukis ogive. Kenapa cikgu suruh lukis ogive? Mungkin kot masuk trial. Okey. Jadi kalau mungkin masuk trial, tolong dengan elok-elok. Okey. Kalaulah
Dia suruh kamu lukis ogive. Ni skala dia. Kita akan guna skala ini. Cikgu sekejap ya. Jadi kita akan lukis ogive. Untuk ogive kamu bila soalan minta lukis ogive, kamu kena pastikan kita mesti ada, kita akan guna sepadan atas dan sepadan bawah. Kita akan guna sepadan atas dan sepadan bawah yang ini. Ni sepadan atas dan sepadan bawah ni. Daripada jadual tadi ni asalnya jadual. Okey, untuk sepadan atas dan sepadan bawah kamu kena pastikan yang pertama ni untuk kekerapan, untuk lukis ogive dengar baik-baik. Untuk lukis ogive kamu kena pastikan nilai di atas dia, kekerapan yang di atas adalah kosong, tiada nilai. Bermaksud kosong tiada nilai ni, kalau yang ni 30, 40, 50, kalau kita mau masukkan di sini satu kotak lagi, yang mana nilainya adalah 20 sehingga 29. Yang ni kamu kena fikir sendiri. Yang ni keluar exam. Saya bagi tahu keluar exam. Kita masukkan kotak satu lagi di sini. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Ni. Yang mana pada 20 sehingga 29 kekerapannya adalah kosong. Kekerapannya adalah kosong. Jadi, bila sudah kita dapat macam ni, kita pun mau bina lah. Mau masukkan dalam jadual bagi nilai sempadan atas dan kekerapan longgokan. Jadi, macam mana mau cari sempadan atas ni? Cara untuk cari sempadan atas. Okey, cara dia adalah, ni cara yang pertama. Cikgu tunjuk di sini. 39 tambah dengan 40. Tambah dengan 40 bagi 2. Dia macam ni. Dia bersilang macam ni lah sempadan atas. Bahagi dengan 2 dapatlah 39.5. Kalau yang atas ni 29 bahagi dengan 29 tambah dengan 30 bahagi dengan 2. Seterusnya. Ataupun 49 tambah dengan 50 bahagi dengan 2. Ni dia bersilang dengan dia ni. Dia gang ni, dia ada gang. Maksud dia yang ini dengan yang ini tambah bahagi 2, ni tambah bahagi 2. Tambah bahagi 2, tambah bahagi 2, tambah bahagi 2, tambah bahagi 2 dan seterusnya. Jadi kita dapatlah kita punya sempadan atas bagi kotak yang pertama 29.5, 39.5, 49.5 dan seterusnya. 29 tambah dengan 30 dapatlah 29.5. 39 tambah 40 dapatlah 39.5 dan seterusnya. Jadi kita mau tambah pula, kita mau cari pula kekerapan longgokan. Macam mana mau cari kekerapan longgokan? Mula dengan kosong. Okey, tambah dengan 4, mesti tambah di sini. Okey, tambah 4. Kosong tambah 4 berapa? Kemudian tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi dan seterusnya. Dan seterusnya. Apa maksud dia? Kita pun tekanlah, mau tekan kalkulator pun boleh. Kosong tambah 4, tekan dulu kosong di sini kosong. Kemudian tambah 4. Okey, 4. Tambah lagi 4. Dapatlah di sini 4. Tambah lagi 4, 8. Tambah lagi 9, dapat 17. Tambah lagi 10, dapat 27. Tambah lagi 10, dapat 37. Tambah lagi 3, dapatlah 40. Okey, daripada graf sempadan atas dan kekerapan longgokan inilah kita akan guna, kita akan bina ogive. Ingat baik-baik, yang ni keluar exam. Cikgu tak buat ni. Okey, daripada ni kita mau lukis graf lah. Bila mau lukis ke ogive ke apa ke melibatkan graf, mesti ada kata graf. Kemudian kita akan lukis berdasarkan jadual tadi dan menggunakan skala ini. Skala ni penting. Penting. Okey, kita baca skala dengan menggunakan skala 2 cm. Ingat cm ini kotak, 2 cm kotak, 2 kotak. Jadi kita buat 2 kotak dulu. Okey, mula kosong di sini. Masukkan yang ni. 29, 39, 49, 2 kotak ni. Ni sepadan atas ni. Sepadan atas. Kemudian bermula dengan kosong ni kita pun buat juga 2 kotak dan seterusnya. Kita pun masukkan nilai 10, 20, 30. Sebab apa? Sebab dia kata 10 murid. Ni. Yang ini di bawah ni adalah sepadan atas dan di sini adalah kekerapan longgokan.
Jadi bila dah dapat macam ni, kita pun plotlah koordinat kita. Koordinat yang pertama 29.90, 39.54, 49.58 dan seterusnya lah. Yang ni cikgu tak hurai lah. Okey, bila dah dapat macam ni, sama juga. Kamu mesti ingat, bila mau lukis kerah, pastikan guna pensel yang tajam, pembaris sulut sinar. Lukisan mesti bersih, kemas dan licin. Macam ni. Jadilah macam ni. Okey, siaplah kamu punya ogive. Siaplah kamu punya ogive. Yang ni ingat, keluar trial nanti. Cuba buat elok. Okey, seterusnya. Kita masuk seterusnya latihan yang terakhir pada hari ini. Rajah 7 menunjukkan gabungan sebuah prisma tegak dan tapak dengan tapak segi 4 tepat dan sebuah kuboid dengan segi 4 sama di atas permukaan mengufuk. Lukis dengan skala 1/10. 1/10. Apa maksud 1/10? Kalau kita tengok di sini panjang dia 60. 60 cm. Ni 50 cm. 80. Cuba kamu bayangkan kamu punya kita mau lukis kan 60 cm. Muat ke tak muat? Cukup ke tak cukup kertas A4 yang kita mau lukis? Tak cukup kan? Jadi tidak logik. Sebab tu soalan dia suruh guna skala 1/10. Apa maksud 1/10 ni? Maksudnya 1 sama dengan 10. Kalau 1 tu sama dengan 10, 2 sama dengan berapa? 2 sama dengan 20 lah. Salah cikgu ni. Cikgu tak baiki tadi. Okey, sudah cikgu baiki. Kalau 1 sama dengan 10, 2 sama dengan berapa? 2 sama dengan 20 lah. Kalau 3 sama dengan 30. Asalnya daripada 1 sama dengan 10. Kalau 4 sama dengan 40. Jadi di sini kita boleh edit balik. Edit balik. Apa maksud 50 cm ni? Maksud dia sebenarnya adalah 5 cm. Dia mahu 5 saja. Kalau 80 dia mahu 8 saja. Kalau 50, 5, 60 jadi 6. 30 jadi 3, 20 jadi 2. Yang inilah yang kita akan lukis nanti. Kita akan guna yang pendek ni. Cara yang pendek ni. Asalnya daripada mana? Daripada skala 1/10. Kenapa cikgu bagi tahu? Kamu kena take note lah apa yang saya bagi tahu ni. Mungkin penting dalam exam ni. Okey, jadi soalan yang pertama, soalan dia dongakkan depan gabungan pepejat itu sebagaimana yang dilihat dari garis DE. Mana DE? Garis DE ni maksudnya garis yang di depan ni. Daripada pandangan depan. Jadi pandangan depan ni anak panah ni. Jadi macam mana bentuk yang kita akan lukis? Pertama sekali kamu akan dapat bentuk macam ni. Ni dapat bentuk macam ni. Jadi kita lukislah bentuk macam ni. Depan dan belakang dia sama. Kita ada dua bongkah. Bongkah depan dan bongkah belakang. Kita ada dua bongkah. Jadi dua bongkah depan dan belakang bongkah ni. Kita lukis bongkah yang depan dulu. Pertama kamu akan dapat bahagian depan macam ni. Jadi kita akan lukis. Kita akan lukis yang ini di sini. Panjangnya yang ni berapa? Kita akan ukur. Yang di sini panjangnya 8. Cikgu akan ukur ni. Cikgu tunjuk lagi kamu guna pembaris ni macam mana. Ambil pembaris, ukur 8 cm. Kemudian ukur lagi. Di sini berapa? Di sini 5 cm. Okey, seterusnya. Ukur lagi. Di sini berapa? 6 cm. Ukur lagi. Bila dah dapat begini, kita mau buat garis yang condong macam ni. Kita pun garis lah. Sambungkan titik je. Okey, seterusnya. Sudah siap untuk yang pertama. Kita pun lihatlah bongkah yang di belakang ni. Bongkah yang di belakang ni pun sama. Bentuk dia bentuk petak di belakang di sini. Jadi kita mau lukis lah. Di belakangnya ini. Ni. Di sini jangan lukis tempat lain. Lukis di sini juga. Tempat yang sudah kamu lukis ni. Mesti di sini juga. Okey, di hujung, di tempat yang pendek ni. Di sini. Jadi kita di sini, kita pun ukur di sini berapa. Tadi dia kata segi 3/4 sama. Tapak sini segi 4 sama. Sini kalau di sini 3, di sini pun 3 lah. Jadi kita pun ukur 3 cm. Di sini 3 cm. Jadi kita hanya perlu panjangkan garis tersebut. Panjang dia berapa? Kalau di sini 5 tambah dengan 2 jadilah 7 di sini. Di sini pun sama 7 cm. Kemudian sudah ada 2 sini, kita hanya perlu gabungkan dia. Okey, betul ataupun salah? Siap sudah ke kamu punya gambar rajah?
Okey, gambar rajah kamu masih lagi, kalau kamu lukis macam ni pun, kalau kamu kata yang ni siap pun, kamu akan dapat 2 markah lah. Tidak dapat markah penuh. Sebab apa di sini? Kalau kita perhatikan gambar rajah di sini yang di belakang ni, ini terlindung kotak. Kubot yang kedua ni, yang di belakang ni, dia berada di belakang. Bila berada di belakang, dia terlindung. Apabila dia terlindung, ataupun dia tersembunyi, garis di sini. Dia mesti putus-putus. Di sini mesti putus-putus. Yang atas ni lengkap lah. Kenapa? Di sini. Dia terlindung di sini. Dia terlindung di sini. Sebab tu garis di sini putus. Barulah kamu dapat markah penuh. Okey, tidak perlu label. Daripada skema pemarkahan daripada yang sudah diberitahu. Tidak perlu label, tidak perlu tulis ukuran. Just lukis macam ni sahaja. Senang je. Senang. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Dongakkan sisi gabungan sebagai yang mana yang dilihat daripada EF. EF ni. Ni bentuk dia. EF yang pertama. Bentuk dia apa yang di depan ni? Memanglah bentuk dia segi empat, betul tak? Memanglah dia sengit. Memanglah dia condong segi empat ni. Janganlah kamu jadi macam dia. Kita kasih betulkan dia. Kita jangan gila sama-sama gila. Kita kena betulkan segi empat ni. Okey. Sama juga. Pergi tembus ke belakang. Daripada depan sampai ke belakang. Ada lagi tak yang di belakang? Ada. Yang ni bentuk dia. Jadi kita mau lukis dua bentuk ni dulu. Kita ada dua bongkah. Baru kita buat bongkah yang pertama. Ada satu lagi bongkah yang di belakang. Jadi kita lukis dulu yang pertama. Di sini 5. Kemudian tinggi dia 6. Kasih betul dia. Jangan kasih sengit dia. Jangan kasih condong dia. 6. Di sini pun 6. Okey. Kita akan dapat garis dia. Ini yang di depan. Kemudian yang di belakang dia ni. Kita mau lukis yang belakang. Ingat yang depan dia ni tinggi. Yang belakang ni pendek. Apa jadi dengan yang pendek? Yang pendek akan jadi terlindung. Tersembunyi. Apabila yang tersembunyi, apa jadi dengan garis ni? Dia akan jadi garis putus-putus ni. 5 cm. Okey, di sini dia akan jadi garis putus-putus. Kenapa putus-putus? Yang tadi asalnya tadi ni adalah yang di depan sahaja. Kita mau lukis yang di belakang. Yang di belakang ni dia terlindung. Dia sama bentuk saja, cuma yang ni pendek. Tapi dia terlindung. Jadilah dia garis putus-putus. Siaplah bongkah yang pertama. Kemudian kita akan tengok bongkah yang kedua. Di bongkah yang kedua ni kita ada dua. Sama juga bentuk. Kita ada dua bentuk. Depan dan belakang dia juga sama. Bentuk segi empat juga. Jangan jadi condong macam dia. Kita kasih betulkan dia. Dia mesti sama je ni. Daripada sini sama je. Kita pun mau lukis lah. Berapa panjang dia? 3. Naik ke atas. Dan seterusnya. Ukur lagi. Okey. Siaplah. Okey. Siaplah kamu punya. Pelan. Dongakkan kamu. Daripada siring. Okey. Itulah saja. Sekianlah saja. Untuk. Ulang kaji kita untuk trial nanti ya. Jadi saya harap kamu hadam betul-betul apa yang saya bagi tahu, dengar betul-betul hint yang saya bagi tahu dan tolong perbanyakkan latihan. Okey, itu saja kelas. Sekian, terima kasih.